爱的弟兄姐妹，早上好。 Kita bersyukur kepada Tuhan 我们感谢神的恩典， memasuki tahun yang baru 进入新的一年 pada minggu yang kedua. 第2个主日， Marilah kita bersama-sama berdoa. 我们一同来祷告。 Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepadamu. 我们在天上的父，我们是在感谢你。 Pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. 今天早晨我们要听你的话语， Kiranya Tuhan memakai kedua hambamu menjadi saluran berkat. 求主你使用你2位婢女成为赐福的管道， Dan biarlah firman-Mu boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. 让我们可以明白你的话语，并且能够实行你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我奉主耶稣基督圣名恳求的， Amin. 阿门。 Kita akan melihat bagian firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang pertama dari kita baca dari ayat 10 sampai ayat yang ke-18. 我们打开经文在旧约，约书亚书，旧约约书亚书， Yosua pasal yang pertama dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. 约书亚记第1章从第10节，我们念到第18节。 Saya baca dari Yosua 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Kemudian ayat yang ke-16 sampai 18 akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 我们用印尼文来念，从第10节到第15节，然后接下去的用中文来咏念。 Yosua pasal 1 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberang sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Ayat yang ke-12, kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu, yaitu Tuhan Allahmu, mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Ayat yang ke-15. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian barulah kamu boleh pulang ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu. Di seberang sungai Yordan, di seberang matahari terbit. 第16节，他们回答约书亚说：“所吩咐，你所吩咐的，我们行的，我们必行；你所差遣我们去的，我们都必去。我们从前在一切事上怎样来听摩西的，听从摩西，现在也必照样听从你。惟愿耶和华你的上帝与你同在，将与摩西同在一样。无论什么人违背你的命令，不听从你所吩咐他的一切话，就必致死你只要刚强壮胆。”如此到为止。 Saudaraku sekalian, 各位弟兄姐妹， tema pada pagi hari ini adalah salam satu jiwa. 今天早上我们是要思想这段经文。 Salam artinya adalah damai dan menghormati. 就是平安，又是和平，尊重你们， Sedangkan kita lihat satu jiwa, 一同 berarti 心志， satu semangat kita untuk mencapai suatu tujuan 就是 tertentu. 说我们同心一致的要达到一个目标。 Saudara sekalian,
各位弟兄姐妹， kita melihat salam satu jiwa untuk bangsa Israel adalah untuk menempati tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. 我们有一个和平的心，我们来预备神所赐给以色列人的这个伟业的地方。 Sedangkan untuk kita, 为着我们， di dalam perjalanan kita menuju tanah surgawi, 我们要到这个伊甸的地方， itulah yang dijanjikan Tuhan bagi kita yang percaya. 上帝应许给我们相信的人。 Saudara sekalian, 各位弟兄姐妹， kita melihat bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan itu. 我们看约书亚怎么样带领以色列人进入迦南地。 Bagaimana Tuhan juga akan memimpin kita di dalam menuju tanah surgawi yang dijanjikan oleh Tuhan. 上帝同样的带领我们，也带领我们到我们以后要继续的地方。 Kalau kita melihat kepemimpinan Musa dan kepemimpinan Yosua mempunyai suatu tujuan, yaitu menuju tanah Kanaan yang dijanjikan. 我们知道摩西的所负的责任跟约书亚所负的责任都是同一个心智，要进入上帝所给他们的应许之地。 Tetapi sebagai pemimpin-pemimpin, mereka menghadapi persoalan-persoalan yang berbeda. 但是呢，他们成为领袖的两个人的任务不同。 Kita lihat Yosua memimpin orang Israel keluar dari Mesir dan berada di dalam padang belantara itu selama 40 tahun. 我们看摩西是带领以色列人在这个旷野走旷野的路40年。 Mereka menghadapi berbagai macam tantangan, yaitu mereka kelaparan, menghadapi musuh-musuh yang ada di sekitar mereka. 他们在旷野遇见很多的困难，很多的挑战，因为他们要受饥饿，而且很多敌人要攻击他们。 Yosua meneruskan kepemimpinan Musa. 约书亚是接续摩西的这个的工作。 Setelah mereka sampai di seberang sungai Yordan, 他们到了那个约旦河的旁边， setelah Tuhan memanggil Musa pulang ke hadapannya, 到了那个地方呢，上帝呼叫摩西回去了，回去天家。 Yosua menggantikan kepemimpinan bangsa Israel untuk mencapai tanah perjanjian. 约书亚就代替就承许摩西的任务，把以色列人带过到上帝所给他们的应许之地。 Tetapi kesulitan yang dialami oleh Yosua, 但是约书亚要面对很多困难的， karena dia harus karena tanah Kanaan itu bukan tanah yang kosong, tidak ada berpenghuni. 因为迦南地不是空空的，不是没有人住在那边的。 Mereka harus menghadapi penduduk-penduduk di sana, dan dikatakan orang di sana itu adalah besar, kuat, terlatih di dalam perang. 他要面对哪边的居民，哪边的居民是很强壮、很巨大的人。 Saya yakin sebagai pemimpin muda, dia juga ada ketakutan dan kekhawatiran. 我相信这个年轻的领袖，他一定很多的惧怕，很多的挂虑。 Namun saudara sekalian, 各位弟兄姐妹， kalau kita lihat di dalam kitab Yosua pasal pertama, kita boleh mengetahui. 我们看约书亚第1章，我们就能够明白， Di situ dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu 上帝吩咐让你有坚强你的信心， untuk memimpin bangsa itu memiliki negeri yang dijanjikan. 你带领以色列人过这个约旦河，要得到上帝所应许他们的地。 Saudara sekalian, 弟兄姐妹， kita lihat di manakah letak keberhasilan Yosua. 我们看约书亚在哪一点他能够得到成功呢？ Menghadapi masa yang sulit, tetapi dia memperoleh kemenangan. 但是他要面对一件很困难的事情，但是他得到得胜。 Memasuki tahun yang baru ini, kita juga dihadapkan dengan situasi seolah-olah tahun ini adalah suram dan gelap. 我们进入这个新的一年，同样我们也要面对这个新的一年的很多的挑战。 Kita belajar dari kitab Yosua ini. 我们从约书亚记这里学习约书亚的榜样。 Mengapa Yosua memperoleh kemenangan? 为什么约书亚能够得胜呢？ Yang pertama, Yosua mentaati perintah Allah.
就是说约书亚很遵行上帝的命令。 Kalau kita lihat ayat yang ke-10, 我们看第10节， lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakan bekalmu sebab dalam 3 hari kami akan menyeberang sungai Yordan itu untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. 我们看第10节这里说，于是约书亚吩咐百姓的官长说：“你们要走遍营中，吩咐百姓说，当预备食物，因为3天之内，你们要过着约旦河，进去的耶和华你们上帝赐给你们为业之地。” Saudaraku, dapat kita nanti baca di rumah dari ayat ke-12 sampai yang kita baca sampai ayat ke-18. 以后我们可以在家里一直念到18节。 Namun kita belajar dari Yosua ini. 我们从约书亚那边学习， Dia bisa mengatur bangsa Israel untuk menyeberang, yaitu menduduki tanah Kanaan. 他能够安排以色列人过这个约旦河，而得到上帝所应许的地方。 Kalau Yosua mentaati perintah Tuhan, 约书亚遵从上帝的命令， bangsa Israel menghargai dan menghormati Yosua untuk mentaati perintah Tuhan. 那百姓呢也是遵从约书亚的命令，并且也尊敬约书亚。 Kita melihat Yosua memberikan perintah dan orang-orang Israel itu mau diatur. 我们看约书亚吩咐他们以色列人，以色列人就遵行他所吩咐的。 Padahal kita lihat orang Israel itu terkenal adalah seorang yang tegar tengkuknya. 我们知道以色列人在这个旷野里面，他们是一个很硬着景象的人。 Tetapi seorang yang mau belajar mentaati perintah Allah, 一个人要学习遵行上帝的命令， maka dia akan meninggalkan kepentingan diri sendiri dan mau menyamai, mau hidup seturut dengan perintah Allah. 那么他就放下自己的意识，他遵行上帝所吩咐的。 Bukan merupakan hal yang mudah untuk memimpin orang Israel yang berjumlah 1 juta lebih. 带领这个以色列人这么多的人，不是很不容易的。 Tetapi jika Yosua dan orang Israel mampu mentaati perintah Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang mustahil untuk mereka bisa bersama-sama diatur dengan baik. 但是以色列人如果遵行上帝的吩咐，约书亚说的一切话呢，他们不会困难的，也能够进去上帝所给他们的这个应许地。 Di situ yang pertama kita lihat Yosua mengatur pasukan-pasukan bangsa itu untuk mereka menjelajahi perkemahan. 我们看见约书亚在吩咐那些百姓的官长，要他们准备一切。 Mengatur mereka untuk menyediakan makanan karena 3 hari lagi mereka akan berangkat. 要百姓预备他们的这个食物所需要的食物，因为3天以后他们要进入要过这个约旦河。 Dia juga memberitahukan di dalam ayat yang ke-12 kepada suku Ruben, suku orang Gad dan juga Manase, dan kita lihat untuk mereka bersama-sama mendukung hal ini. 我们在第12节，我们看见约书亚也吩咐流便人、迦得人和玛拿西半支派的人，要他们也要遵行上帝的吩咐。 Dan bagaimana juga ayat 13 dan 14 mengatur ada orang-orang yang masih tinggal, perempuan-perempuan dan anak-anak tinggal di seberang itu. Sedangkan yang lain di situ dikatakan mereka harus ikut berperang. 约书亚吩咐他们，他们的夫人、他们的孩子跟他们的亲属可以留在约旦河这边，但是呢，你们有健康的、有勇士的，一定要带着兵器要过这个约旦河。 Di situ katakan semua pahlawan yang gagah perkasa harus menyeberang di depan mereka. 他们那些他们的勇士要带着这个兵器，要走在以色列人的前头。 Saudara sekalian, 各位弟兄姐妹， kita lihat bangsa Israel ini. 我们看这些
百姓， menghormati pemimpin yang menggantikan Musa meskipun dia muda. 他们遵行并且很尊重这个年轻的领袖， Karena mereka mentaati perintah Allah. 因为他们就是遵行上帝所吩咐的。 Orang-orang itu juga pemimpin, Yosua sebagai pemimpin bisa mengatur bangsa Israel dengan baik. 约书亚也能够安排以色列人一步一步的怎么样行，安排得很妥当， Karena orang-orang itu mempunyai suatu tujuan yang sama. 因为他们都有一个统一的这个目标， Untuk memasuki tanah Kanaan. 他们统一的目标就是要进入迦南地。 Demikian juga di dalam gereja maupun dalam pelayanan Tuhan. 同样是我们的教会和我 Kalau 们的侍 kita 奉。 mempunyai visi yang sama 如果我们有一个同样的目标， antara hamba Tuhan, majelis dan setiap pengurus, 跟神的仆人、跟执事们、跟每一个周委们同一个目标， mungkin kita mempunyai ide yang berbeda. 可能我们有不同的这个想法。 Tetapi kalau kita menyamakan diri dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka segala sesuatu itu akan menjadi suatu kekuatan yang baru untuk mencapai suatu tujuan. 但是我们要认清，我们要达到上帝所吩咐我们的这个所要做的目标，我们就能够同心一致的来遵行。 Hal yang kedua, 第二点， Yosua selain mentaati perintah Allah bersama dengan bangsa Israel, Yosua adalah seorang yang mempunyai loyalitas yang tinggi. 约书亚能够跟他的百姓同心一意的来去进行上帝所吩咐，因为约书亚有一个很忠诚的性质。 Loyalitas yang tinggi itu ditunjukkan oleh Yosua di dalam kesetiaannya. 他的忠诚的表现呢，就在他的每天的工作中心的表现出来。 Kesetiaan mereka itu mempunyai suatu hal yang segala sesuatu itu dipandang secara positif. 他们因为忠心的缘故呢，他看一切都是正面的。 Yosua ini adalah seorang yang setia. 约书亚是一个很忠心的人。 Kita lihat Musa adalah hamba Allah. 摩西是上帝的仆人， Tetapi Yosua ini boleh katakan membantu Musa, hambanya Musa. 可以说约书亚过去是摩西的帮手。 Tetapi kita lihat dia mengikut Musa dengan penuh kesetiaan. 但是我们知道他跟从摩西，一个很忠心的跟从摩西， Mereka ini kita lihat saling mendukung. 彼此的支持。 Ketika diperintahkan untuk mengintai tanah Kanaan, 他们被摩西吩咐他们去窥探这个迦南地， ada 12 orang pengintai. 有吩咐12个人去到迦南地去窥探那个地方。 10 pengintai memberikan suatu kabar. 但是呢，他们有10个探子有这样的意见。 Kota Kanaan itu adalah kota yang subur. Tetapi bangsa itu sangat kuat. Mereka sebagai pahlawan-pahlawan yang menakutkan. 迦南地是一个很好的地方，很丰裕的地方，但是那边的居民很强大、很高大的人，好像巨人一样。 Saya yakin dan percaya 他们相信 bangsa Israel yang mendengar itu penuh ketakutan. 百姓听见他们这样的报告呢，他们就很惧怕了。 Tetapi Yosua dan Kaleb 但是有书亚跟他的一个朋友加勒， mempunyai suatu pandangan yang lain. 但是他有一个正面的看法。 Memang tanah Kanaan adalah subur. 迦南地本来是个很肥沃的地方， Bangsanya juga mereka termasuk kuat. 那边的居民就是很强壮的。 Tetapi jika Tuhan berkenan menyerahkan, maka kita lihat suatu itu bisa 但 terjadi. 他们有信心说，如果上帝允许把这个地方给我们，我们一定会打败他们。 Saudara sekalian, 各位弟兄姐妹， Yosua ini boleh katakan setia. 约书亚是一个很忠心的， Ia juga kita lihat mendamping Musa di dalam perjalanannya. 他一直跟随摩西
在这个旷野帮助摩西在旷野走路。 Dan kita boleh melihat 我们 kesetiaan Musa mempunyai suatu pandangan positif di dalam melihat sesuatu. 那我们知道这个有书啊的中心呢，他看每一件事情都是在正面方面， Dia adalah seorang yang berkomitmen. 他有这样的心智。 Komitmen dia kalau dia menjadi hamba Musa, dia pun setia dalam pelayanan itu. 他对一个领袖很忠心，他对百姓也忠心。 Dan kita lihat, dia bukan saja menjadi hamba Musa yang setia, tetapi dia juga akhirnya menggantikan Musa sebagai hamba pemimpin-pemimpin yang berkomitmen setia dalam pelayanan. 不但在他每天的责任当中，他一直跟着摩西这样来侍奉，他有一个坚强的心智。 Selama 40 tahun dia ikut Musa. 他跟着摩西在旷野有44年的时间， Dan selama 40 tahun ia menjadi pemimpin bangsa Israel. 14年的成为以色列人的领袖。 Sampai akhir hidupnya. 摩西一直到他离世的时 Yosua. 间， 约书啊， Sampai akhir hidupnya dia berkomitmen untuk ikut Tuhan. 他一直到他最后的日子，他跟随耶稣。 Inilah kita lihat seorang hamba yang setia. Ia mengabdi kepada Musa di dalam pelayanan untuk Tuhan. Ia juga setia di dalam pelayanan Tuhan. 我们看他怎么样忠心的在跟着摩西的工作，他也是同样的忠心对上帝的工作。 Bahkan kita lihat di dalam akhir kitab Yosua katakan selama Yosua hidup, bangsa Israel itu mengabdi kepada Tuhan. 我们看见在耶稣啊这里记载，约书亚所带领的一切的时间当中呢，百姓都遵从上帝的命令。 Bahkan setelah itu pun orang-orang Israel itu dikatakan sekalipun mereka menyembah yang lain, tetapi aku dan seisi rumahku tetap beribadah kepada Tuhan. 但一个时候，百姓要偏离了上帝的敬畏上帝，但是他说，我是跟我的一家人是遵行上帝的。 Inilah pengabdian hidup di dalam lika-liku hidup, tapi dia tetap setia mengikut Tuhan. 在生活当中有各种各样这个挑战，但是他忠心的跟随上帝。 Saudara sekalian, 各位弟兄姐妹， Yosua bukan saja demikian, ia bisa bekerja sama dengan orang-orang Israel. 但是约书亚他能够跟百姓合作， Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan. 他们的目标呢，就是要得着上帝所应许的这个地方。 Yang pertama kita lihat 我们看， dalam Yosua pasal yang ke-1. 我们看约书亚第1章那边说， Di situ kita melihat ada 3 kali Yosua berkata kepada orang-orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu. 约书亚对百姓3次说，要坚强你们的心。 Tetapi kalau kita lihat ayat yang ke-18, 我们看第18节 bagian akhir, 最后 di situ katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. 那边是刚强壮胆你的心。 3 kali Yosua menguatkan orang-orang Israel. 约书亚有3次这样来坚强百姓的 Tetapi 心， bagian ayat ini 但是这一节呢， adalah perkataan bangsa Israel kepada Yosua. 在第18节这里呢，就是百姓对约书亚说的话。 Inilah kita lihat antara Yosua dan bangsa Israel, mereka saling memberikan kekuatan. 但是，所以我们看见约书亚跟这个百姓彼此来坚强他们的心。 Saya yakin dan percaya di dalam perjalanan pelayanan yang tidak mudah, 我相信， pemimpin-pemimpin rohani perlu dukungan dari jemaat untuk saling mendoakan dan menguatkan. 我相信在我们这个侍奉的当中，我们需要彼此的坚固、彼此的坚强支持。 Jemaat perlu didukung dan dikuatkan dalam iman mereka. 信徒需要
坚强他们的信心。 Demikian juga pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan maupun juga pengurus-pengurus. Kadang-kadang jemaat perlu memberikan kekuatan dan pertolongan. 就是虽然是这次或者是这位呢，那个时候那个百姓也是应该会友，也是应该给支持，也坚强他们。 Pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. 我们知道团结就是力量，分散就是失败。 Inilah yang kita lihat, kita punya peran masing-masing. 我们看每一个人的这个角色， Tetapi kalau kita lihat, kita saling mendukung. 但是我们看大家彼此支持的话， Baik di dalam gereja, pelayanan Tuhan maupun di dalam keluarga. 完了虽然在教会里面的师傅或者是家庭里面的， Menjadi kekuatan tersendiri. 都有一个力量。 Pada zaman Musa, 当摩西的时代， ketika Yosua memimpin peperangan dengan orang Amalek. 约书亚跟阿玛勒人来战争的时候， Ketika tangan Musa diangkat ke atas berdoa kepada Allah. 但是摩西坐在那边有伸出两个手，举起两个手， Bangsa祷告。 Israel memperoleh kemenangan. 以色列人就得胜。 Tetapi pada waktu Musa menurunkan tangan, 但是摩西垂下了手， orang Israel mengalami kekalahan. 百姓就会失败，打败仗。 Karena itu pada waktu Musa tangannya lelah, 如果摩西的手举起来的时候， didukung oleh Harun dan Hur, 但是有两个人来支持他， bersandar kepada Tuhan. Bersandar pada Tuhan. 依靠上帝， Tuhan memberikan kemenangan. 上帝给他们得胜。 Di sini suatu kerja yang sama yang baik. 那是一个合作的结果。 Yosua pergi berperang. 有约书亚出去打仗， Musa memohon pertolongan dari Allah. 摩沙就在那边求上帝帮助， Didukung oleh Harun dan Hur. Kerjasama yang baik menghasilkan kemenangan. 但是有两个哈伦dan 出尔支持他摩西。 Saudara sekalian, 弟兄姐妹， kerjasama diperlukan di dalam gereja maupun dalam keluarga masing-masing. 侍奉需要无论在教会，无论是在家庭，需 Itulah 要彼 merupakan 此 letak 彼此兼顾。 keberhasilan dari Yosua. 这个就是得胜的这个秘诀， Dan juga merupakan keberhasilan bagi kita jika kita saling bekerja sama dan mendukung. 如果我们大家彼此来兼顾的话，同心合作的话，事情一定会成功的。 Dan yang terakhir, 最后呢， keberhasilan Yosua dan bangsa Israel itu karena penyertaan Tuhan. 约书亚跟百姓得到上帝所应许的地方，成功可以得到。 Apa yang kita lihat Tuhan menjanjikan kepada orang Israel tanah yang dijanjikan. 上帝给以色列人应许应许的地方就是迦南地， Mereka bukan diam tidak bertindak, 但是他们不是静静的坐在那边等罢了， tetapi mereka bersatu hati maju terus untuk bersama-sama dengan semangat yang baru. 但是他们同心一致，我们要努力去得到这个地方。 Tantangan demi tantangan dialami, 他们所经历很多的困难， tetapi pertolongan dinyatakan sehingga mereka juga memperoleh kedamaian. 但是上帝的帮助他们能够成功的得进到了迦南地。 Jikalau menurut pandangan manusia, 在人的看来， bangsa yang kuat daripada orang-orang Kanaan dan juga merupakan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. 迦南地的居民这么坚强，这么有力量， Secara manusia mustahil bagi orang Israel untuk mengalahkan tanah Kanaan. 在人看来，在人是不能胜过他们的这些坚强的人。 Kalau kita lihat, Yosua mampu melakukan itu selama 30 tahun. Dia merebut tanah Kanaan itu, membagi-bagikan menurut suku-suku mereka. Itu luar biasa. 我们看见约书亚在30年中，他能够得到这个地方以后，他分配这些居民，他们每个人所得到的地方为业， Ini semua karena penyertaan Tuhan. 就是上帝的同在。
Sehingga suatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. 你知道不可能的事变成可能了。 Kita lihat di dalam perjalanan itu, 我们看见在一切的经过的路程当中， waktu merebut kota Yeriko, 当他们要去得着耶利哥城， secara manusia tidak mungkin merobohkan tembok Yeriko itu. 人的看法是没有本事去得到的耶利哥城。 Tetapi kita lihat mereka mentaati perintah Allah. 但是我们看上帝，他们顺服上帝的命令。 Satu hari mereka berjalan mengelilingi 1 kali. 每一天他们围着这个哥林多城一次， Sampai 6 hari. 六天他们围绕这个耶利哥城。 Pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi 7 kali. 到了第7天，他们就围绕7次。 Mengelilingi bukan sembarangan. 他们围绕不是随便的， Mereka membawa tabut perjanjian yang diangkut oleh 4 orang imam. 他们带着他们的祭司，带着这个上帝的约柜走在前面。 Mereka meniup sangkakala. 他们有音乐的打起音乐来， Mereka pasukan-pasukan berjalan di situ. 百姓就跟着走。 Saudaraku sekalian, 各位弟兄姐妹， mungkin orang-orang Yeriko itu berpikir demikian. 可能耶利哥城这么想， Setiap hari berjalan demikian, mungkin mereka terheran-heran. 他们看见以色列人每天这样围绕这个哥林多城，他们很奇怪。 Seringkali kita lihat cara Tuhan berlainan dengan cara manusia. 所以我们看见上帝的方法跟我们的方法不同。 Ketika 7 hari mereka, pada hari yang ke-7, mereka berkeliling 7 kali. 到了第7天呢，他们就围绕7次。 Ketika mereka bersorak, 当时他们有呼叫的时候， tembok Yeriko itu roboh. 耶利哥城的城墙都倒下来了。 Karena campur tangan Tuhan. 就上帝插手在中间， Karena penyertaan Tuhan. 上帝的同在， Karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah pasukan atau juga kita lihat di tengah-tengah orang Israel. Sehingga mereka bisa menduduki kota Yeriko. 上帝的能力在他们以色列人当中，以致到以色列人能够成功， Demikian juga di dalam kehidupan kita. 在我们的生活当 Pada 中也 waktu 同 kita 样。 menghadapi persoalan yang sulit, 当我们遇见困难的时候， persoalan di dalam keluarga, 在家庭的困难， persoalan di dalam sakit penyakit, 或者是我们有这个治病的困难， persoalan yang sulit diutarakan kepada orang lain. 我们很难对别人说。 Namun saudara sekalian, 弟兄姐妹， kadang-kadang cara Allah menjawab dan menyelesaikan persoalan kita itu di luar pemikiran kita. 但是上帝的带领，他能够在我们的思想以外， Kita harus percaya dan bersandar kepada Dia, 我们要相信上帝， mengandalkan Dia 要依靠他。 dalam perjalanan kita menuju tanah surgawi yang dijanjikan. 当我们要走在迦南地，就是天堂的地方， Lika-liku yang harus kita alami. 我们要面对很多的困难。 Apakah kita setia mengikut Dia sampai akhir? 我们是不是忠心的跟随上帝，以致到目的地呢？ Yosua setia berkomitmen melayani Tuhan dengan sampai akhir. 约书亚是一个很忠诚并且很委身的一个人，他遵从上帝的命令。 Yosua juga merasakan semua yang dicapai itu karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. 他也在他的生活当中感受到上帝的同在。 Saudaraku sekalian, 各位弟兄姐妹， mungkin kita berpikir demikian. 我们会这样想： Saya sudah tua, 我老了， apa yang dapat saya lakukan? 我能够做什么呢？ Saudara masih berguna di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. 但是你们在这个神的工作里面还是有用的。 Apa yang dapat kita berikan? 我们能够奉献些什么呢？ Apa yang dapat kita dukung untuk
gereja GKT Nazaret. 我们能够为着教会支持些什么东西呢？ Kita yakin dan percaya 我们确实的相信， setiap orang punya peran yang berbeda-beda. 每一个人他们的角色，他们的所想法不同。 Seperti Yosua yang memimpin orang Amalek. 好像约书亚跟亚玛赖人， Musa yang berdoa kepada Allah. 摩西就是向上帝祷告， Didukung oleh Harun dan Hur. 有2个人，就是亚伦跟乌尔帮助摩西。 Saya yakin dan percaya kita bisa mendukung GKT Nazaret ini. 我相信弟兄姐妹能够支持我们拿上 Dengan 的党， peranan yang masing-masing berbeda. 照着我们个人的这个所扮演的， Mungkin dengan uang kita. 可能我们用我们的钱， Mungkin dengan hati kita yang kita berdoa mendukung untuk gereja. 或者是我用我们的心为教会祷告， Mungkin dengan tindakan kita melakukan sesuatu. 或者是我们用我们的力量来支持工作。 Apakah kita telah melakukan sampai akhir hidup kita? 我们是不是能够这样的侍奉，一直到我们最后的日子呢？ Saudaraku sekalian, 各位弟兄姐妹， pada hari Kamis dan sampai Sabtu kemarin, 过去星期4一直到拜6，昨天 ya, saya mengikuti retreat hamba-hamba Tuhan yang sudah emeritus, baik mereka yang masih melayani atau mereka yang sudah tidak melayani. 我参加这个神的仆人的退休会， Tetapi saya lihat semuanya itu sudah berusia. 我看见有好些已经年老了、年长了， Ada yang sulit untuk berjalan, 有的他走路很困难， tetapi saya lihat semangat mereka luar biasa. 但是我看见他们都很热心的， Apa yang dapat dilakukan? 他们能做什么呢？ Ketika mereka berpikir demikian, 他们这样想， apa yang dapat kuberikan untuk GKT? 我要奉献给教会什么东西呢？ Nah, waktu itu suatu ide tercetus dan mereka menyanyikan suatu pujian yang kita akan saksikan. 他们有一个想法，然后他们唱一首诗歌， Kami persilahkan untuk diputar. 我们听的是这首歌，可以给我们听这首歌。 Dan mungkin Bapak Ibu juga tahu tempat ini di mana ya. Ini kita bersyukur tempatnya enak, segar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, 各位弟兄姐妹， kita menyaksikan ini adalah hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, mereka yang menyelesaikan tugas pelayanan secara pastoral itu sampai akhirnya pensiun.
我们看见这一班就是神的仆人，都是牧师传道，他们一直侍奉到他们的这个在教会积满了他们的工作，退休的时间， Mereka boleh setia di dalam pelayanan. 他们忠心的侍奉， Mereka punya semangat untuk mendukung GKT di dalam doa maupun juga memberikan kekuatan dan semangat. 但有魄力，很有精神，为着给家地主基督教会的工作。 Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, 各位弟兄姐妹， marilah kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. 上帝给我们时间， Kita mendukung peran kita. Om- Apa yang dapat kita lakukan Om- untuk Om- gereja Tuhan. 我们要做我们所当做的，我们能做什么？ Tetap bersemangat. 仍然我们有精神、有魄力去做。 Melalui hal ini kita saling dikuatkan. 我们可以以祷告、以这些侍奉来支持教会。 Tempat yang nyaman dan bagus dari Pak Cokro dan Bu Linda. Itu loh, tempat retreat itu. 那个地方是赵永良弟兄跟李连弟兄的一个地方，一个apa ya villa。 Ya. Kita menikmati udara yang segar. 我们可以欣赏这美好的天气气候。 Tetapi di dalam rohani kita juga disemangatkan kembali. 我们在这几天当中，也让我们的心可以火热起来。 Apa yang dapat kita berikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan? 我们为做主的工作，我们能够献些什么呢？ Tahun yang baru 新的一年， memberikan kita semangat yang baru, 给我们新的这个力量， membangkitkan kita, memberikan kekuatan yang baru. 给我们有新的思想、新的力量。 Apa yang dapat kita berikan untuk gereja Tuhan? 我们为我们的教会能够奉献些什么呢？ Apa yang dapat kita dukung dalam pelayanan pekerjaan 我们 Tuhan? 能够支持教会什么的工作呢？ Kerjasama Bapak Ibu Saudara sangat berguna 我们弟兄姐妹的合作真是有力量的。 untuk mencapai tanah surgawi. 我们能够得到迦南地就是天堂， Biarlah kita boleh setia di dalam mengikut Tuhan dan beribadah kepada-Nya. 让我们跟随上帝，有忠心的跟随上帝，一直 Mari 到底 kita。berdoa. 我们祷告， Bapa kami di surga, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu. 天父，我们感谢你。 Pagi hari ini kami diingatkan mengenai kepemimpinan dari Yosua. 今天早上，我们有书亚的侍奉来提醒我们， Menghadapi berbagai macam tantangan. 他面对很多的挑战， Tetapi sungguh itu mendorong kami untuk kami boleh meneladani kepemimpinan dia. 也一次都支持我们、推动我们，让我们要好好的侍奉主， Yang boleh setia sampai akhir. 我们要忠心直到结束的时间， Mempunyai komitmen setia sampai akhir. 有为生的这个观念，忠心到底。 Pengabdian yang luar biasa. 为心一个特别的， Tolonglah kami Tuhan. 有你帮助我们， Sebagai anak-anak-Mu. 成为你的儿女， Selagi kami hidup ini. 在我们有生命的时候， Dapat memberikan yang terbaik untuk 我 Engkau. 们能够用最好的献上， Boleh setia sampai akhir hidup 忠 kami. 心一直到我们最后的一日。 Hidup kami tidak mudah ya Tuhan. 我们的生活并不是很容易的， Oleh karena itu kami rindu kekuatan dan penyertaan-Mu menyertai hidup kami. 我们恳求你的同在与我们，帮助我们。 Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. 我 Amin. 们奉主耶稣基督圣的名求的，阿门。 Terima kasih.